Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan makluman untuk semua. Bersama-sama saya ialah program berkenaan dengan PDP Spotlight, iaitu kuis interaktif PDP yang dinamik dan penyelesaian isu pengurusan pelajar. Okey, di sini saya sebagai pembentang, saya diberi nama Muhammad Hafiz bin Muhammad Yassin, iaitu guru peneraju generasi digital GPGD Microsoft LKTP Jangka 2 Pahang. Okey, untuk makluman semua, saya berasal daripada Temerloh Pahang dan mengajar di Jangka 2 lebih kurang daripada 13 tahun, dan juga pemegang ijazah sarjana muda. Sedikit berkenaan dengan saya, iaitu saya mula menyambung pelajaran daripada ijazah sarjana muda hinggalah diploma agama Islam, dan juga saya terlibat dengan pegawai pembantu pengintegrasian teknologi dalam pendidikan dan pengajaran PDP. Okey, ini adalah salah satu daripada penglibatan saya sebelum ini, dan sekarang ini dipanggil guru peneraju generasi digital. Okey. Dan juga saya ada certified innovator dan juga activator expert 2020-2021, dan juga workload ambassador dan juga student voice ambassador. Okey. Dan juga saya ada certified game changer. Okey, game changer ni ialah satu daripada kuis. Okey, kuis yang berkaitan dengan pembelajaran lah. Okey, kuis ni banyak juga guru kita gunakan. Cuma saya ada bagaimana kita nak mendapatkan PDDP yang dinamik dan penyelesaian isu pelajar ni, dengan kita tahu bahawa pelajar ni dia sukakan keseronokan dalam belajar. Certified ini boleh juga guru-guru dapatkan di Quizizz, sebab mungkin dalam, kalau KPM dia ada Quizizz dalam platform Delima. Okay, platform Delima ni boleh diakses oleh guru KPM saja, tapi untuk guru swasta ataupun guru private, dia tak ada masalah benda macam ni. Maknanya dia boleh terus kepada Quizizz, dia punya website dia. Okay, ini yang certified saya. Ni juga certified dulu juga. Maknanya certified Quizizz ni boleh kita dapat dan kena hanya menjawab soalan 15 hingga 20 soalan untuk bertanya berkenaan dengan Quizizz tersebut. Okey. Okey, ini ialah Quizizz Certified Game Changer. Guru-guru yang mana-mana yang berminat boleh scan QR code ni, dan ataupun boleh letak di ruang chat YouTube. Maknanya guru boleh letak moderator ataupun akan letak dia punya Quizizz punya link tersebut, dan guru pun boleh menjawab soalan yang untuk diiktiraf sebagai Quizizz Certified Game Changer. Okey, ini adalah saya pernah juga membuat soalan. Okey, ini tahun 20 Piala Kahoot yang pertama di Malaysia bersama dengan guru-guru dah. Ini juga dipelopori oleh rakan saya lah, Puan Waimah ni daripada IPG Kampus Ipoh, dan juga Cikgu Arif Zakwan bin Asyari pun daripada RMRSM ni, dan juga Cikgu Muhammad Azul bin Cik Mustafa ni. Kita orang menyediakan soalan untuk Piala Kahoot. Lebih kurang hampir penyertaan dia memang sangat membanggakan, tapi kita orang mampu buat sekali sebab mungkin ada kekangan dari segi akses ataupun dari segi maklumat. Tapi mungkin ada masa yang akan datang, mungkin Pandai sendiri nak buat anjurkan Piala Kahoot, insya-Allah mungkin tim kita orang akan support sekali lah, insya-Allah. Okey, ni masa saya buat pembentangan ataupun buat sharing di sekolah saya sendiri. Okey, saya buat kuis PDPR ni ialah berkenaan dengan Quizizz dan gamifikasi. Masa ni ramai guru saya yang tak berapa tahu berkenaan dengan kuis. Tapi saya gunakan Quizizz ni menggunakan slide, dan ramai yang berkatakan bahawa sangat menarik. Alhamdulillah banyak support daripada rakan-rakan saya sendirilah, saya buat sendiri.
Dan juga yang atas tu ialah kawan saya lah, seikhwan daripada Cenderawasih. Dia pun dah berpindah ke Terengganu. Dia merupakan otai lah, Khabar Sifu lah bagai Google Meet, dan dia pun ada dia punya platform dia sendiri, dan dia pun sangat bagus lah untuk buat sharing berkenaan dengan Google Meet dan juga Microsoft OneNote. Dan saya menggunakan Quizy dan komunikasi. Itu dululah. Okey, objektif sekarang ni ialah saya nak cuba menggalakkan para guru menjalankan kuis interaktif dalam kelas secara efektif. Okey, memang saya berhasrat, maknanya bila PDP Spotlight ni, maknanya kita ibaratkan lampu yang kita nak spotlight kepada pelajar kita nak kuis interaktif tu dalam kelas secara efektif. Maknanya pelajar tidak bosan, pelajar tidak mengantuk, kan? Itu adalah salah satu daripada cara untuk menyebabkan pelajar ni dia menyukai kita punya PDP. Okey, yang kedua, menyiapkan pada guru dan kemahiran mengawal fokus dan tingkah laku pelajar sewaktu pengerjaan kuis. Ramai daripada guru berungut ataupun mengatakan bahawa pelajar ni dia tak boleh mengawal tingkah laku. Contohnya dia melakukan perkara-perkara yang tak baik. Contohnya dia bekerja, adalah kalau mungkinlah daripada sekolah rendah kan. Mungkin guru-guru yang sekolah menengah ni mungkinlah ada tabiat dia buka komputer tanpa kebenaran guru. Tapi mungkin kita boleh cuba, maknanya guru ni menggunakan teknik yang saya akan beritahu selepas objektif yang saya paparkan di sini. Okey, mana yang ketiga ialah memberi pendedahan mengenai proses pembuatan kuis yang mudah dan cepat. Maknanya macam saya gunakan Quizy dengan Kahoot dan juga Microsoft Form. Itu adalah salah satu daripada kuis yang cepat dan mudah. Dan Quizy ni sebenarnya dan Kahoot ni dia dah ada dah kuis sebenarnya. Tapi kita cuma type, contohnya macam saya subjek pendidikan Islam, kita isi je pendidikan Islam kat situ dan dia akan keluar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ataupun sekolah rendah pun tak ada masalah. Dan guru guru sekolah-sekolah di private pun tak ada masalah, sebab bagi saya dengan memberi pendedahan macam menggunakan kuis ni, tak sedia orang fikir, kena buat kuis dah, susah lah. Tapi sebenarnya, bila kita gunakan kuis ni secara mudah, dia macam memudahkan kita. Sebab guru ni kan banyak kerja lain kan. Maknanya banyak dia punya masa untuk mengajar tu, tapi untuk buat kuis tu mungkin mengambil masa. Tapi dengan kita buat satu kuis tersebut yang kita tarik saja, maknanya tahu kelas mana apa semua, tak ada masalah. Okey, apa itu kuis interaktif? Seperti kita paparkan di sebelah tu ialah Kahoot, Quizy dan Microsoft Form. Kita tahu kan? Maknanya ni memang familiar. Dalam Delima sendiri pun ini memang saya tekankan, sebab saya ni sebagai guru peneraju generasi digital ni, GPD pada Microsoft, walaupun saya daripada Microsoft, saya mesti gunakan Delima untuk menarik minat pada guru-guru kita ni menggunakan platform Delima. Delima ni ialah platform atau pelantar yang boleh diakses pada semua guru KPM. Okey. Maknanya guru KPM boleh masukkan dan juga dia boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang ada dalam Delima tersebut. Tapi mungkinlah ada setengah tu tak masuk Delima sebab dia tak tahu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey. Menurut Kamus Dewan Bahasa, elemen kuis interaktif ini membolehkan pengaliran maklumat dua hala yang berterusan antara pengguna dengan pengguna melalui komputer. Okey, maknanya interaktif kan? Maknanya kita guna komputer, kita guna handphone dan sebagainya. Mungkinlah sekolah tak gunakan handphone, tapi kalau kita buat masa saya PDPR tu, mungkin kita boleh gunakan handphone. Okey, contohnya Microsoft Form. Okey, Microsoft Form ni kita selalu isi borang, kan? Isi soal selidik, tapi dia boleh gunakan untuk kuis dan dia boleh lock untuk jadikan kuis. Dan juga menghubungkan guru dengan murid, kerana murid boleh menjawab soalan guru melalui Microsoft Form tersebut. Maknanya dia boleh jawab soalan dan guru dapat tengok apa yang dijawab. Memang begitu ketara lah masa PDPR dulu, saya tengok ramai gunakan kuis menggunakan Microsoft Form ni, kan. Ada juga yang menggunakan Google Form, saya faham, tapi Microsoft Form pun ada juga guna. Maknanya banyak membantulah untuk guru untuk membuat penilaian PBD, kan. Masa tu kan pandemik, kita tak boleh nak jumpa, tapi dengan menggunakan penilaian Microsoft Form kita dapat maklumat yang tersebut, kan. Okey. Elemen kuis interaktif dalam bahan pengajaran boleh menarik minat dan memastikan murid itu memahami topik pengajaran. Maknanya macam saya pendidikan Islam, subjek yang orang cakap apa, subjek yang akhirat.
Yalah kan, kita tak tahu kan. Macam contohnya saya ada pernah buat satu kuis tu, kuis berkenaan dengan beriman kepada hari akhirat. Apa beriman pada akhirat? Tapi dalam masa yang sama kita cuba kaitkan dengan kita tayangkan YouTube. Okey, ini contohnya apa? Berlakunya hari kiamat. Okey, maknanya pelajar boleh unisih dengan video tersebut. Lepas tu dia akan jawab kuis. Kan? Maknanya dia orang ni dia suka visual. Banyakkan pelajar-pelajar, tak kiralah pelajar di Malaysia pun, gadget tu maknanya handphone tu ialah menjadi dia punya apa, dia punya salah satu daripada panggil platform ataupun untuk dia berkomunikasi, kan. Tapi kalau kita guna untuk kuis memang sangat menarik, kan. Tapi kadang-kadang handphone tu boleh jadi tak baik dan juga jadi dan lagi tak baik lagi. Tapi bila kita guna untuk kebaikan, insya-Allah akan jadi baik. Okey, 5 tips untuk mengendalikan dan membuat persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk kuis. Okey, ni tips yang pertama ialah kita kena pilihlah aplikasi yang sesuai untuk membuat kuis. Tak kiralah kita boleh gunakan Microsoft Form saya sebut tadi, Quizizz, Kahoot, Wordwar, Padlet atau aplikasi lain yang disukai. Dalam Pandai pun ada juga kuis sebenarnya. Kan, cuma Pandai dia tak ada lagi apa expose dan tak tahu ada kuis, ada game apa semua. Memang ada tapi kita boleh expose kan. Tapi mungkin selepas ni Pandai Teacher mungkin adalah satu apa inisiatif untuk kita apa guru ni tahu bahawa Pandai boleh aplikasi Pandai ni ada kegunaannya. Okey, pastikan anda punya akaun untuk aplikasi yang anda pilih. Macam Microsoft Form, Quizizz, Kahoot ni mesti kena ada akaun dia sendiri. Kurang-kurang kita letak email kan. Kita buat username dia sendiri. Itu yang penting. Okey. Pemilihan tu penting. Setengah orang dia suka Quizizz, tak apa. Ada setengah orang suka Kahoot, ada setengah Wordwar, ada tu suka Padlet. Pulang masing-masing kan. Tapi mana yang sesuai. Okey, tips yang kedua ialah buat soalan kuis anda dengan menggunakan aplikasi tersebut. Gunakan soalan yang kita gunakan aplikasi tersebut. Anda boleh membuat soalan jenis pilihan berganda, jawapan pendek, menu drop down, kotak semak ataupun jenis lain yang disediakan oleh aplikasi. Macam saya buat Kahoot ni, ini gambar saya masa pilot Kahoot dululah. Saya pun hantar pelajar saya juga kan. Maknanya Kahoot ni pun ada pelbagai. Dia ada soalan yang berganda, ada jawapan yang pendek. Maknanya kita just pelajar kita boleh klik saja. Tak ada masalah. Maknanya pelajar pun sangat seronok kan. Maknanya dia hanya boleh touch menggunakan touchscreen yang dalam handphone dia saja untuk menjawab soalan tersebut. Tanpa perlu menggunakan kertas yang untuk ditulis kan. Okey, anda juga boleh menambah gambar, video ataupun audio untuk soalan anda jika perlu. Boleh letak video kan. Maknanya nak lagi interaktif macam saya buat beriman pada hari akhirat kan. Kita letak video YouTube, lepas tu pelajar jawab. Itu pun interaktif juga kan. Boleh kita jawab menggunakan secara lisan sebab PBD pun ada lisan, ada pemerhatian, ada dah dia punya penilaian dia sebab PBD ni ialah penilaian bilik darjah, pentaksiran di bilik darjah maknanya sepanjang sepanjang kelas ataupun luar pada kelas. Maknanya kita boleh nilai kat situ. Satu lagi kelebihan dia bila kita guna interaktif ni kita dapat report. Laporan tu dah ada. Pelajar ni macam mana, pelajar ni macam mana. Okey, tips yang ketiga ialah tetapkan jawapan yang betul untuk setiap soalan. Berikan markah point untuk setiap jawapan yang betul. Maknanya terus macam ni anak murid saya yang jawab piala Kahoot tu, maknanya dia dapat markah tersebut bermaksud dia boleh meletakkan masahat di setiap soalan. Maknanya macam Kahoot dia ada dia punya timing dia. Berapa minit, 60 saat ke 30 saat ke. Masa itulah pelajar dia akan bersaing antara satu sama lain. Itu interaktif lah tu. Maknanya kau nombor 1, kau nombor atas, kau lagi tinggi, kau rendah. Maknanya pelajar. Walaupun reward dia tu bukan kita bagi hadiah pun, sekadar markah je. Kan? Sebab di situlah menampakkan kita bahawa jawapan betul dia dapat markah, jawapan salah dia tak dapat markah. Okey. Tips yang keempat, kita boleh simpan kuis tu dengan dapatkan link kuis. Mana dapatkan link kuis anda dan anda boleh menyalin link kuis anda dan menampan ni pada murid. Mana macam contohnya PDPR lah. Memang kita kekangan lah untuk buat jawab kuis PBD kadang-kadang
pengetua ataupun GPK ataupun pentadbir sekolah lah, dia nak laporan lah, progress dia macam mana kan. Maknanya dia tahu okey email, maknanya kita boleh letak link tu. Pelajar boleh jawab. Kan, memang betul lah, maknanya kita guna WhatsApp. Masa PBD dulu, masa PDPR tu, PBD boleh buat dalam menggunakan WhatsApp, Telegram dan Google Classroom. Maknanya atau cara lain yang anda suka. Macam saya ada satu cara ialah saya gunakan Discord. Memang pelajar pun sukalah sebab Discord tu dia ada dekat dengan game. Sebab saya tengok tu, pelajar ni saya tengok dia, bosan dah saya tengok WhatsApp tu semua Telegram, baik saya buat Discord. Sebab Discord ni memang sangat menarik lah. Sebab pelajar dia suka ada gabungan antara game. Maknanya dia orang ni saya nampak dia pergi mana. Contohnya dia nampak dia tepi, macam kita lah, pelajar kita kan duduk tepi kelas kan. Dia nampak lah macam seolah ni dia masuk kelas, dia nyala dia punya gambar dia kan. Macam tu. Kalau tengok Discord ni, dia kena sesi lain lah. Maknanya Discord ni memang menarik lah. Masa saya guna PDPR tu, banyak pelajar menyukai sebab dia pun ada live, dia ada jawab kuis, dia ada room dia, ada room untuk belajar, ada room nak dengar lagu, ada room untuk tu, memang untuk kuis pun ada. Memang sangat menarik lah. Okay. Anda juga boleh menetapkan tarikh dan masa bila kuis anda akan dibuka. Maknanya kita boleh beritahulah pada pelajar. Kan? Maknanya, okey pelajar, tarikh sekian. Okey, kuis ni ada tutup. Lepas tu kita bagilah reward kat dia. Nanti maknanya masa PDPR dulu, tak boleh nak keluar ataupun kita bagi dia inisiatif top up ke kan. Dia orang suka dapat top up kan. Mana-mana pelajar saya pun suka kan. Bagi top up ke ataupun bagi dia orang hadiah kan. Tapi hadiah boleh order kat mana-mana, kat Shopee ke. Masa tu kan online kan, masih hebat kan. Maknanya ada Grab boleh hantar. Ada Grab, ada Foodpanda nak hantar pizza ke kat pelajar yang dapat reward yang bagus. Okey, ini tips yang kelima. Lihat hasil kuis anda dan berikan maklum balas kepada murid anda. Anda boleh melihat jawapan murid anda, markah mereka dan statik kuis anda dan melalui aplikasi yang anda gunakan. Ada juga yang boleh memberikan maklum balas secara lisan atau bertulis kepada murid anda tentang prestasi. Maknanya kita tunjuk kita punya prestasi dia. Macam anak murid saya yang pegang tu, saya dah bawa lah kan. Bukan bawa lah, maknanya gunakan dia punya Wizy lah. Ini tanpa menggunakan handphone. Dia orang ni bila pegang benda ni seolah-olah dia orang ni macam bersaing tau. Sebab bila tengok dia punya quiz ni, dia ada nombor, dia ada ABC kan. C, dia ada B, dia ada D. Maknanya kita boleh pusing kan. Maknanya pelajar tak perlu menggunakan handphone. Maknanya pelajar yang pelajar yang macam suka buka komputer tak buka. Nampak saya tak buka komputer pun kan. Maknanya dia gunakan yang kad tu. Maknanya dia tengok. Saya pernah buat 3 masa. 3 masa lebih kurang dalam sejam, 1 jam 60 minit. Pelajar ni tak berhenti. Dia tak rehat. Saya pun kena scam kan, apa semua kan. Tapi dia orang sangat seronok lah. Lepas tu dia tengok macam jawapan dia naik statistik. Dia tengok, Ustaz tengok ni, lain ni, macam ni. Dia orang seronok. Itu yang saya cakap kepada pelajar. Maknanya kamu nak buat satu benda tu, buat yang terbaik kan. Maknanya kamu tunjuk kepada kawan-kawan kamu kan. Tak kira dah subjek apa pun. Okey, ini proses kawalan pelajar semasa kuis dalam kelas. Ni memang selalulah ada rungutan pada guru-guru. Tak kira lah. Saya sendiri pun kadang-kadang rungut juga. Cuma pelajar ni kita ada cara dia untuk kita ada proses kawalan semasa kuis dalam kelas. Okey, pertamanya ialah kita menyusunkan kedudukan pelajar secara rawak. Ni yang satu ataupun mengikut latar belakang yang berbeza untuk memejahkan gen dan moral komunikasi. Maknanya kita pilih tu, maknanya kita pilih pelajar secara rawak. Maknanya tak ikut dia punya latar belakang dia. Untuk memudahkan pelajar tersebut untuk komunikasi dengan kawan dia. Dia dapat kawan dia, ada seronok lah. Maknanya kita cuba rawak ataupun jangan campur dengan dia. Okey, kedua ialah proses seterusnya memberikan pujian, markah denda atau pengejaran pada pelajar bergantung pada tingkah laku dan penglibatan mereka dalam kuis. Mana bagi pujian dia, bagi markah. Macam saya kan bagi reward, bagi bagi apa yang pelajar ni suka. Macam PDPR dulu. Ni kawan-kawan anak murid saya lah yang masuk kuis, piala kahut tu. Maknanya dia membantu pelajar tersebut untuk lagi
dia boleh cakap, "Oh, aku kena buat betul-betul ni." Ataupun kita bagi, contohnya kita mengajar kan, mengajar-ngajar, jom kita main kuis." Okey, kita mulakan dengan main kuis dulu. Okey, kita main kuis dulu, lepas tu, dia seronok kan. Okey, lepas dia nak main kuis kan, "Nak, nak." Kita belajar dulu. Tengok kamu, main-main tu, kamu tak dengar cakap ustaz apa semua, tak payah bagi kuis." Dia macam boleh berfokus kat situ kan. Okey, ini ialah, maknanya menetapkan masa dan paparan masa untuk setiap soalan atau aktiviti kuis untuk memastikan pelajar cepat dan fokus. Maknanya kita letakkan masa. Ni antara satu cara lah. Kita tunjuk markah dia. Oh, tinggilah Rafiq ni. Oh, tinggilah. Maknanya pelajar ni dia rasa macam seolah-olah dia rasa yang bawah ni dia rasa, aku, dia mana seolah dia akan nak mengejar kawan dia yang atas. Maknanya itulah proses untuk interaktif. Okey, seterusnya, seterusnya ialah dia menggunakan teknologi seperti aplikasi kuis interaktif, pusat pemeriksaan soal jawab ataupun media sosial untuk menjadikan kuis itu lebih menarik, interaktif. Memang teknologi memang membantulah. Macam saya buat ni pun antara interaktif lah. Menggunakan kad Quizy yang paper mode ni memang membantulah. Mana itulah saya awal tadi saya suruh guru ni supaya biasakan dengan Quizy ni. Sebab apa? Kita masuk dia punya certificate dia dulu. Mana kita, seronoklah Quizy ni. Mana kita boleh belajar kat situ. Okey. Seterusnya, memilih bahan kuis yang sesuai dengan aras minat dan keperluan pelajar agar mereka tidak bosan ataupun terlalu sukar. Maknanya kita bagilah pelajar. Sebab kita, macam saya ada satu model dia panggil pedagogi terbeza. Kita cuba terapkan pedagogi terbeza tu dengan kuis. Contohnya, ni soalan aras dia sederhana. Kita tengok pelajar tu kan. Macam pelajar saya ni dia menunggu. Dia pegang dia punya tu. Maknanya dia orang ni sangat seronok. Maknanya, ustaz ni scan dulu ni. Maknanya pelajar ni dia sukakan cabaran dan sukakan persaingan antara mereka. Okey, saya rasa setakat tu saja untuk saya punya penerangan berkenaan dengan PDP Spotlight, berkenaan dengan isu tersebut, dan saya juga berharap supaya guru-guru kita dapat apa yang saya berikan untuk sebagai salah satu daripada titik permulaan untuk menjadikan kuis interaktif dan menjadi PDP yang dinamik. Okey. Maknanya jika ada sebarang masalah atau persoalan boleh ajukan dalam ruangan chat, dan juga guru-guru boleh scan ataupun scan di my link yang saya sertakan. Maknanya ni ialah media sosial saya lah. Facebook, TikTok, Worklet dan juga YouTube. Maknanya guru-guru di seluruh Malaysia boleh tengok lah saya punya FB, tak ada masalah. Dan saya buat sharing berkenaan dengan YouTube ataupun sharing dalam Worklet pun saya ada letakkan supaya macam tu. Saya rasa itu saja yang apa yang saya dapat beri. Diharapkan memberikan satu inspirasi kepada guru dan kita spotlightkan PDP kita ni yang terbaik untuk pelajar kita kan. Sebab pelajar kita ni dia nak yang terbaik pada kita, kita cuba bagi yang terbaik kita. Saya rasa itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.